Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini kejutan paling besar dalam isu inquest Zara Khairina. Ramai orang yang sudah pajak otak percaya dengan pelbagai spekulasi di media sosial. Sebagai netizen yang bertanggung jawab, ayuhlah kita semua berfikiran wajar dan waras. Jangan terlalu pajak otak atau jangan terlalu percaya 100% dengan media sosial. Media sosial ini banyak yang membawa naratif penipu. Hanya mau meraih view, hanya mau meraih tontonan, hanya mau meraih simpati, dan paling penting mau jadi famous. Mereka sanggup menipu, sanggup menimbulkan spekulasi, sanggup pula memfitnah. Saya tidak beranilah memfitnahkan, itu dosa. Pertama dosa, yang kedua silap-silap hari bulan dipanggil ke mahkamah, akhirnya Anda sendiri yang meringkuk. Tapi aku heranlah, ramai orang yang percaya dengan seorang lelaki dari Sabah nih. Lelaki ini, aku tak nak sebutlah nama dia. Kamu tahulah siapa orang dia tuh kan. Lelaki ini selalu buat live di TikTok. Sampai menangis lah. Dia menangis macam-macam lah. Gayanya, lakonannya macam-macam lah. Yang aku heran, ramai maci-maci, paci-paci yang turut percaya dengan beliau. Sampaikan ada satu orang ini yang telah pun melakukan kesilapan. Dia percaya dengan pempengaruh itu, akhirnya dikaitkan pula keluarga pengetua dengan keluarga Menteri Pendidikan Fadlina Sidik. Baru-baru ini tular kan di media sosial, terutama di Facebook. Anda tahu case itu. Maci itu percaya sangat dengan kata-kata pempengaruh dari Sabah tuh. Sampai dia berani pula menyatakan sahihnya konon hubungan antara Menteri Pendidikan dengan pengetua, padahal itu satu fitnah yang melebih-lebih. Akhirnya Maci itu cari isu, cari video asal, sudah dipadam. Itulah saya kata, Anda sudah disaman, Anda sudah dibawa di mahkamah, akhirnya Anda menyesal. Siapa yang menyesal? Anda. Terlampau emosi sampai percaya pada pembohong. Hari ini satu lagi insiden, satu lagi perkara yang harus kita ambil perhatian. Aktivis Monadeen akhirnya mohon maaf kepada Peguam Negara. Nah, siapa yang percaya dengan Monadeen ini, mulalah kamu insaf. Monadeen sudah memohon maaf kepada Peguam Negara gara-gara mau meraih view yang terlampau-lampau. Akhirnya apa yang dia buat, terpaksa memohon maaf dengan Peguam Negara. Aktivis C. Monadeen atau nama Facebooknya Monadeen membuat permohonan maaf secara terbuka kepada Peguam Negara selepas didakwa memuat naik hantaran bersifat menghina mahkamah berhubung prosiding inquest kematian Zara Khairina Mahathir. Sebelum kita teruskan ulasan ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda dan izinkan saya perkenalkan dulu, ini terapi imun Transfer Factor for Life. Terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Secara umum dan ringkasnya, apabila imun badan kita lemah, apabila imun badan kita bodoh, apabila imun badan kita tidak seimbang, kita kena penyakit dan tidak sembuh daripada semua jenis penyakit. Tetapi terapi imun Transfer Factor for Life ini mengajar, mendidik, menguatkan dan menyeimbangkan sistem imun badan kita. Apabila imun badan kita sudah jadi kuat, bijaksana dan seimbang, imun badan itulah yang akan menghancurkan akar penyakit yang bertumbuh di dalam tubuh badan kita. Apabila akar penyakit itu dihapuskan oleh imun badan kita sendiri, kita sembuh daripada semua jenis penyakit. Dan terapi imun ini juga menyeimbangkan imun badan kita supaya imun badan tahu mana satu lawan, mana satu kawan dalam tubuh kita. Produk ini, Transfer Factor for Life, terapi imun ini, lulus KKM halal, diperakui oleh dokter-dokter di seluruh dunia. Cepat dapatkannya sebelum Anda kerugian. Mungkin ini jawaban kepada doa Anda selama ini. Dalam satu hantaran hari ini, aktivis berkenan berkata dia tidak pernah mempunyai maksud untuk mempertikai atau campur tangan di dalam prosiding mahkamah korone yang sedang berjalan. Katanya, dia juga tidak mempunyai niat jahat untuk mahu mempengaruhi pandangan serta persepsi masyarakat. Apatah lagi hakim mahkamah korone yang sedang menjalankan prosiding inquest. Saudara, apa yang sudah dia buat ini tanpa dia sedari telah mempengaruhi bukan 1.000 tapi beribu-ribu orang. Macam mana mau hapuskan balik
apa yang sudah dibina itu. Dia sudah membina satu perkara yang orang percaya, naratif yang orang mula percaya, terutama maci-maci, paci-paci yang sukar untuk diputar balik kepercayaan mereka. Nah, inilah masalah paling besar, saudara-saudara sekalian. Kata beliau lagi, saya berjanji untuk tidak lagi membuat sebarang hantaran yang boleh mengganggu sistem keadilan dan menghina mahkamah, katanya. Justru itu, saya telah pun memadam posting berkenan pada 13 September 2025 jam 6.18 petang, katanya lagi. Sekian untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Bye-bye. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Akhirnya hari ini tiba-tiba pula timbul spekulasi untuk memutar belit dan cuba untuk mengalihkan perhatian kemelut yang berlaku dalam Perikatan Nasional. Ada yang menganggap laporan Mufakat Nasional gagal kerana komplot Anwar Zahid. Laporan ini hanya satu sandiwara drama wayang kulit yang mahu mengalihkan perhatian netizen pengundi rakyat Malaysia terhadap isu pergaduhan yang berlaku di dalam Perikatan Nasional. Bekas anggota Jawatan Kuasa PAS Pusat, Muhammad Zuhdi Marzuki, menegaskan keruntuhan Mufakat Nasional MN berpunca daripada hubungan rapat Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi dengan Presiden PKR Anwar Ibrahim. Apabila kenyataan beliau nyatakan ini tular di media sosial, ramai netizen yang mula mengecam kenyataan ini. Mereka kata, kamu hanya cuba cari alasan untuk memperbetulkan, untuk menghalalkan tindakan PAS mengkhianati parti UMNO. Itu saja yang kamu tahu, kata netizen. Sebenarnya alasan ini tidak boleh diterima sama sekali. Kerana sebelum Anwar dan Zahid Hamidi berkawan ataupun dalam Pakatan Kerajaan Madani, belum ada pun isu mereka bersama yang ada dalam Mufakat Nasional ketika itu. Belum pun ada pakatan antara Zahid dan Anwar. Pakatan hanya wujud selepas berlakunya kekosongan ataupun berlakunya tergantungnya kerajaan, kerana tiada satu pun gabungan yang menjadi majoriti dalam pilihan raya umum ke-15 yang dulu. Jadi, kalau PAS kata hubungan rapat itu boleh kata satu spekulasi yang tidak tepat. Kerana kerajaan perpaduan ini hanya muncul, hubungan rapat antara Anwar dengan Zahid hanya muncul selepas pilihan raya ke-15. Jadi, siapa sebenarnya yang cuba putar belit? Menurut beliau, kegagalan itu bukan berpunca daripada kesilapan PAS seperti yang didakwa oleh Setiausaha Agung UMNO, Ashraf Wajdi Dusuki. Itulah kan. Ramai yang cuba putar belit sana-sini, cuba menyelamatkan diri. Kalau sudah terbongkar, disitulah salahkan orang. Ramai netizen kata PAS memang sudah begitu sifatnya, akan salahkan orang kalau orang buat salah, kalau dia buat betul, kata netizen. Sebelum kita teruskan ulasan ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda dan izinkan saya berkongsi kepada Anda semua. Ini terapi imun Transofector for Life. Terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400% secara umum dan ringkasnya. Apabila imun badan kita lemah, apabila imun badan kita bodoh, apabila imun badan kita tidak seimbang, kita tidak sembuh daripada sebarang jenis penyakit. Tetapi terapi imun ini mendidik, mengajar dan menguatkan imun badan kita serta menyeimbangkan imun badan kita. Apabila imun badan kita sudah jadi kuat, bijaksana dan seimbang, imun badan itulah yang akan menghapuskan semua akar penyakit yang ada dalam tubuh badan kita, bersembunyi dalam tubuh badan kita. Terapi imun ini lulus KKM halal, diperakui oleh dokter-dokter di seluruh dunia dan juga penemuan paling bersejarah dalam dunia kedokteran. Transofector for Life terapi imun ini adalah jawapan kepada masalah kesihatan Anda. Mungkin ini jawapan yang Tuhan hantar untuk doa Anda. Saudara, sehari dua ini Setiausaha Agung UMNO Ashraf Wajdi Dusuki telah membangkitkan kembali punca-punca keruntuhan MN. Dia sekali lagi menuduh PAS sebagai punca utamanya, malah PAS dituduh menikam UMNO dari belakang. Sebenarnya, apa yang Ashraf Wajdi Dusuki nyatakan itu semua orang sudah tahu. Semua orang sudah tahu. PAS
bersekongkol dengan bersatu secara diam-diam, membuat pakatan secara diam-diam. Ketika UMNO bertanya, mereka jawab tiada. Akhirnya terbukti apabila mereka sebenarnya sudah bersama dalam Perikatan Nasional. Jadi sekarang coba nak salahkan pula UMNO. Nanti akhirnya paling kita takuti ialah mereka akan akhirnya menyalahkan DAP. Alas-alas kata orang, ini salah DAP. Itulah, cari salah orang tapi tak pernah mengaku itu salah sendiri. Menurut beliau lagi, komplot itu adalah untuk menumbangkan kerajaan bersama PAS, UMNO dan Bersatu. Siapa kata, tiada pun Anwar hanya dapat jadi Perdana Menteri selepas pilihan raya. Tiada pun komplot itu. Yang ada, Anwar Ibrahim menandatangani MOU dengan Ismail Sabri Yaakob. Itu saja. Dia tak sibuk untuk tumbangkan cukup jumlah dan sebagainya. Berbanding dengan Perikatan Nasional, dari dulu sampai sekarang masih menyebut cukup nombor, cukup nombor, cukup nombor, cukup nombor dan sebagainya. Turun Anwar dan sebagainya. Mau disuruh menandatangani MOU tak mau pula. Oke lah, sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Bye-bye.